Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam PAS yang mempunyai kepimpinan yang sentiasa beristiqamah meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan. Kita harus bersyukur kerana dipimpin oleh seorang ulama yang ditiras seisi dunia, iaitu Al-Alamah Syekh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, seorang yang sentiasa mengambil berat terhadap umat Islam antarabangsa dan menyerahkan hidupnya demi memperjuangkan nasib umat Islam sedunia. Buktinya adalah bagaimana PAS berjaya menganjurkan program bertaraf antarabangsa bagi membincangkan nasib umat Islam sedunia, iaitu Istimak Alami Persatuan Ulama Antarabangsa yang bertempat di Masjid Rusila, Marang pada bulan 3 yang lepas. Pelbagai lapisan kepimpinan gerakan Islam seluruh dunia datang berbincang dan memusyawarah bagi menyelesaikan isu umat Islam sedunia. Ada kepimpinan gerakan Islam dan dari negara-negara tertentu seperti Afghanistan meminta bantuan Tuan Guru Haji Abdul Hadi bagi menyelesaikan masalah umat Islam di Afghanistan. Ini satu peistirafan dunia kepada PAS. Masa tamat dah, Ustaz. Ringkaskan sedikit. Inilah kepimpinan yang sepatutnya memimpin PAS. Pemimpin yang menjadi sumber rujukan umat Islam sedunia. Allah telah izahkan Tuan Guru kerana kehebatannya menyelesaikan masalah umat Islam yang berlaku di Malaysia dan seluruh dunia. Justru kami di peringkat pemuda PAS Perlis ingin mencadangkan kepada kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia yang akan datang supaya dapat menganjurkan Konvensyen Pemuda Gerakan Islam sedunia bagi mencari jalan penyelesaian atas kapasiti kepemudaan. Sidang Muktamirah yang dirahmati Allah, izinkan saya menyentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan kemelut di dalam PAS hari ini. Di peringkat pemuda, saya berasa amat kecewa kerana ada sesetengah ahli PAS, bahkan kepimpinan sendiri yang menjadi lidah syaitan dalam jemaah kita. Institusi PAS yang tertinggi iaitu Majlis Syura telah dipertegaskan bahawa tidak ada sebarang usaha untuk menggabungkan PAS dengan UMNO sama sekali. Bahkan Tuan Guru Abdul Hadi Awang telah mempertegaskan dalam setiap program PAS sama ada dalaman ataupun luaran bahawa tidak ada usaha untuk PAS bergabung dengan UMNO. Tetapi ada setengah yang masih percaya dan meratib UG. Inilah golongan yang cuba menimbulkan huru-hara di dalam jemaah kita. Selamat kau, Ustaz. Masa habis. Sebagai penutup, saya mengajak ahli PAS supaya kita bersama dan kasih kepada pimpinan ulama yang sentiasa memperjuangkan Islam atas landasan yang betul. Kepimpinan yang tidak menjual dasar dan prinsip parti demi sebuah perancangan politik yang belum tentu mendapat keredaan Allah. Politik ada fiqahnya dan sudah tentu ianya sudah dibahaskan oleh Majlis Syura Ulama. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan tahniah kepada sah kepimpinan yang bertungkus lumus menjayakan muktamar ini. Semoga muktamar ini menjadi ruang untuk sama-sama kita muhasabah bagi memacu jemaah kita ke hadapan dalam landasan yang sentiasa mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia wakil daripada Perlis, Saudara Azhari bin Osman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya memanggil pembahas yang berikutnya, suka saya nak mengingatkan semalam kita telah bincang dalam pembahasan laporan supaya apa-apa yang tidak sepatutnya keluar daripada muktamar ini tidak dimasukkan dalam alam maya sehingga dihidu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi untuk seterusnya, dengan ini saya mempersilakan pembahas daripada wilayah persekutuan Muhammad Rizwan Arifin.
wilayah persekutuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi tetap, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurusi tetap, seluruh barisan kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia, seluruh teman-teman para muktamirin sekalian. Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan akan membahaskan ucap tama Ketua Pemuda PAS Malaysia yang berkaitan dengan satu isu yang cukup besar yang menggegarkan barisan nasional, yang mempertembungkan di antara dua gergasi di dalam barisan nasional, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi bukan gegaran terhadap barisan nasional itu yang lebih penting. Yang lebih penting bagi kita adalah kegagalan di dalam isu ini akan menghancurkan negara serta ianya akan melibatkan dan menghancurkan rakyat, akan melibatkan rakyat yang akan merasa teruk di atas kegagalan menghadapi isu 1MDB ini. Saya tidak berhasrat untuk mengulas apa yang telah diucapkan oleh Ketua Pemuda, tetapi saya lebih berhasrat untuk memberi beberapa perkara yang belum disentuh oleh Ketua Pemuda. Saya kira kalau boleh sentuh apa yang ada. 1MDB adalah sebuah dana kekayaan negara yang dilaburkan bagi mendapat pulangan keuntungan yang besar demi kepentingan negara dan rakyat. Seperti mana yang dilaporkan The Age, 1MDB hanya mempunyai modal berbayar sebanyak 1 juta, tetapi mempunyai jumlah hutang yang tinggi dan dijamin oleh kerajaan. Pembelian aset-aset pada harga yang lebih tinggi telah menyukarkan aliran tunai 1MDB. Dikatakan nilai aset-aset tersebut mencecah hampir 40 bilion. Namun, ia gagal menjana pendapatan dan menyumbang kestabilan aliran tunai. Hutang 1MDB telah mencecah 42 bilion pada 31 Mac 2014. 1MDB juga terpaksa membayar kos pinjaman yang tinggi. Maka ini bukanlah masalah sebuah syarikat 1MDB sahaja, tetapi ini adalah beban kepada negara dan masalah yang terpaksa dipikul oleh pembayar cukai, terutama dalam keadaan penyusutan pendapatan negara disebabkan oleh penurunan mendadak harga minyak dunia dan penyusutan nilai ringgit berbanding dolar Amerika. Isu utama yang berlaku pada hari ini adalah disebabkan oleh korupsi, riba dan pengkhianatan. Berikut merupakan beberapa transaksi yang meragukan berlaku dalam 1MDB. Satu perjanjian joint venture telah ditandatangani di antara 1MDB dan Petro Saudi Holding Cayman dan yang dipanggil sebagai PSI Cayman pada 28 September 2009. Syarikat joint venture ini dinamakan 1MDB Petro Saudi. Tidak sampai 1 tahun, pada bulan Januari 2010, sejumlah 1 bilion telah dilaburkan oleh 1MDB
ke dalam akaun joint venture company bagi urusan pelaburan dalam syarikat minyak dan gas. Apakah hasil daripada perjanjian dan pelaburan yang dibuat oleh syarikat joint venture ini? Mengapakah sejumlah 700 juta telah diberikan syarikat Good Star, yakni kepunyaan Jolo? Mengapa Tan Sri Muhammad Baqir Saleh telah meletakkan jawatan sebagai ahli lembaga pengarah selepas 3 minggu menandatangani perjanjian tersebut? Di manakah dana pelaburan sebanyak 1 bilion tersebut? Akhirnya, pada 31 Mac 2010, syarikat joint venture ini telah diputuskan. Akad asal pelaburan telah ditukarkan kepada pinjaman dan sejumlah 1 bilion tersebut telah menjadi kepunyaan PSI Cayman sebanyak 100%. Kemudian 800 juta USD telah diberikan kepada PSI Cayman dan ini menunjukkan secara keseluruhan USD 1.8 bilion telah dipinjamkan kepada PSI Cayman. Daripada isu 1MDB ini, kita mempunyai beberapa ibrah khususnya dalam berorganisasi. Pertama, pemimpin mesti bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpin. Apa-apa isu sama ada yang melibatkan moral atau kepentingan awam mesti dijelaskan dengan penuh transparansi dan integriti. Tidak boleh hanya menikus dan membatu. Yang kedua, 1MDB adalah satu contoh pengurusan gaya elitis. Hanya kelompok tertentu membuat keputusan, tetapi dampaknya menjejaskan kepentingan awam. Walaupun keputusan tersebut ditentang, tetapi mereka menggunakan directionary power untuk melanggar pandangan orang lain. Akhirnya, mereka menganggap organisasi tersebut adalah milik mereka, bukannya milik awam. Sidang muktamirin yang dihormati sekalian, menjadi suatu kebiasaan apabila kita menyebut tentang seorang pemuda, pastinya sifat seorang pemuda digambarkan sebagai seorang yang kuat. Seorang yang kuat, tegas. Tetapi malangnya bagi pemuda PAS Malaysia, yang mana pada hari ini dilihat lemah dan mandom. Di dalam siri serangan fitnah dan penghinaan secara terbuka yang dilakukan terhadap Presiden PAS oleh pimpinan rakan tahluf kita di AP, pemuda dilihat gagal membela Presiden. Sebaliknya bersifat lunak terhadap pemimpin di AP yang menyerang dan menghina Presiden PAS. Tiada sebarang amaran dan teguran yang dilakukan oleh pemuda dalam membela maruah Presiden. Masa saat Pemuda hanya diam membisu 1000 bahasa. wilayah masa. Ini bukan sifat seorang anak yang soleh dalam melihat bapanya dihina dan diperkotak-katikkan orang. Adakah ini sifat pemuda budiman yang ingin dibawa oleh Ketua Pemuda? Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan ini mempertegaskan bahawa ini bukan sifat seorang pemuda budiman, tetapi ini sifat seorang pemuda yang batal, pengecut dan tidak berpendirian. Tamatkan. Wilayah, mohon tamatkan ucapan. Di dalam muktamar ini, Wilayah. Pemuda PAS Wilayah mengingatkan dan memberi amaran kepada rakan pakatan maupun lawan. Pemuda PAS Wilayah tidak akan sesekali membenarkan Presiden kami dihina dan difitnah sewenang-wenangnya. Pemuda akan menjadi benteng Wilayah, bagi tolong mempertahankan Presiden. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengingatkan sekali lagi ya. Saya boleh bertolak ansur, tapi jangan sampai tolak ansur saya hilang. Jadi tolong patuhi arahan daripada pengusir tetap ya. Memang agak straight saya kali ini ya.
Kalau tuan-tuan tak mengundi saya pun tak apa. Yang penting kali ini saya nak mengawal muktamar dengan sebaik mungkin segala kemampuan saya. Ya. Apa Sani ngangguk-ngangguk? Dulu pun dia boleh tahan masa dia membahas dulu tu. Sampai jabatan amal nak kena angkat dia, tapi sebab dia besar masa tu tak diangkat dia. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk seterusnya saya mempersilakan wakil daripada negeri Terengganu dan selepas ini negeri Sembilan, Saudara Raja Arizar Raja Arif. Tolong tepati masa 8 minit yang diberikan, dan saya boleh memberi ansur kalau sekiranya perbahasan itu bermutu dan cadangan yang baik. Sebab pelanggaran kepada peraturan dia akan menimbulkan kesan yang lain. Ya, saya tidak mahu muktamar kita dicemari dengan perkara-perkara yang seumpama itu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'at tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Yang dihormati Tuan Pengurusi Tetap Al-Fadhil Ustaz Kamal Asy'ari, yang dihormati dan dikasihi Ketua Pemuda PAS Malaysia Saudara Faizan Kayak, Timbalan Ketua Pemuda PAS Pusat Fadil Ustaz Khalil Abdul Hadi, Naib Ketua Pemuda PAS Pusat Pemuda PAS Malaysia, seluruh AJK Pemuda PAS Malaysia dan seluruh